Hi, welcome to my channel. Nama aku Muhammad Iskandar. Kepada siapa yang dah subscribe channel aku, thank you so much. Kepada siapa yang belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe di bawah. Untuk video kali ni, aku nak share dengan korang tentang sebuah pesawat yang dunia kita pernah miliki pada tahun 1967. Pesawat tersebut dikenali sebagai pesawat Concorde. Kelebihan pesawat Concorde ni yang menyebabkan aku nak cerita sangat, sebab dia memang laju kan pesawat ni. Dia dicipta untuk kelajuan. Biasa pesawat biasa nak pergi satu tempat tu ambil masa 7 jam, 8 jam. Tapi dengan naik Concorde ni, korang perlukan masa dalam 3 jam setengah macam tu je. Dia hampir separuh daripada waktu perjalanan asal. Dia nak sampai ke satu-satu tempat tu. So, untuk video kali ni aku nak cerita dekat korang macam mana pesawat ini tercipta, apa khidmat yang dia buat dekat manusia, dekat dunia pada ketika itu, dan macam mana dia boleh jatuh. Stay tune. Scuba 9180, I have your departure instructions. Go ahead. Scuba 9180, hold position but after departure. Be a right turn heading 220 degrees, climb to altitude to 6,000 feet. Just hold position for now, but after departure, right turn heading 220, climb maintain 6,000 feet with Concorde 9180. Pada tahun 1950-an, ada 4 buah negara yang berhasrat untuk nak cipta sebuah pesawat yang berkelajuan tinggi untuk memudahkan diorang pergi ke mana-mana tempat yang diorang nak dalam masa yang singkat. Negara tersebut adalah negara Inggeris, iaitu Britain lah. Lepas tu Amerika Syarikat, Perancis dan Uni Soviet. 4 negara ni diorang memang merancang untuk nak cipta sebuah pesawat berkelajuan 2 kali ganda cahaya. 2 syarikat penerbangan iaitu Bristol Aeroplane dan Sud Aviation Perancis. Susah aku nak sebut. Diorang 2 syarikat ni, diorang dah merancang untuk nak cipta pesawat diorang masing-masing konsep Concorde tapi design masing-masing. So penciptaan diorang ni dana daripada negara-negara yang plan ni Pada tahun 1960, design yang diorang nak cipta tu dah siap tau. So diorang pun tibalah masanya untuk nak keluarkan. So bila nak keluarkan prototip ni, dia ambil kos yang agak tinggi tau. So masa ambil kos agak tinggi ni, negara Amerika Syarikat dengan Uni Soviet dia orang tarik diri sebab kosnya sangat tinggi. Yalah, kita nak buat benda yang masih lagi belum ada tau. Kalau benda tu dah ada, kita dah tahu itu rosak, kita just tukar. Tapi ini benda yang tak ada. So kalau kau try, lepas tu tak jadi, kau kena buat balik. Try tak jadi lagi, kena buat balik. Dia try and error nak cipta satu benda yang baru tau. Pada tahun 1962, Geoffroy de Courcelles, iaitu pemerintah Perancis ketika itu, dan Julian Emery, pemerintah Britain ketika itu, diorang pun membuat tanda tangan rasmi perhubungan antara 2 negara ni untuk nak cipta sebuah pesawat Concorde yang berkelajuan 2 kali ganda cahaya. Pada tahun 1969, pesawat Concorde ni pun dah siap. So tibalah masanya untuk dia nak uji pula pesawat ni. Pada 9 April tahun yang sama, Brian Trumpshaw merupakan pilot pertama yang uji pesawat ni setelah pesawat Concorde ni telah pun siap. Tapi aku tak rasa dia terus terbang tau. Aku rasa dia just jalan atas darat dulu. Mungkin test speed dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pesawat Concorde ni official dia terbang untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 1969. Setelah diuji sepenuhnya dan dipastikan oleh pihak keselamatan bahawa pesawat ni selamat, barulah pesawat ni terbang secara komersial pada tahun 1976. Pesawat ini dibukakan kepada 2 syarikat penerbangan iaitu British Airways dan Francis Airways. Penerbangan pertama pesawat British Airways ni adalah daripada London ke Bahrain, manakala untuk Francis Airways pula daripada Paris ke Rio de Janeiro, Brazil. So perjalanan diorang ni ambil masa yang sangat singkat, which is 3 jam 30 minit sahaja. Kalau ikutkan perjalanan sebenar naik pesawat biasa kan, dia ambil masa 7 jam ke 8 jam So memang hasrat diorang nak cipta pesawat ni untuk nak singkatkan masa perjalanan diorang tu memang berhasil lah. Selama 20 tahun perkhidmatan pesawat Concorde ni, dia telah membawa penumpang sebanyak 2 ke 3 juta orang penumpang. So memang banyak walaupun dia ambil masa 20 tahun. Sebab kapasiti Concorde ni tak besar tau. Dia kapasiti dia dalam 100 ke 140, 150
130 something lah. Dia tak sampai 100.5 pun, dan tak sampai pun 200 orang. Dari tadi kan aku cakap dia kelajuan 2 kali ganda suara dan sebagainya. Sebenarnya kelajuan dia adalah sebanyak 2.04 Mach, which is 2200 km per jam. Memang laju lah kan. Kita naik Mavic 200 km per jam pun kita rasa laju kan. Apatah lagi naik pesawat yang 2200 km per jam. Punya laju pesawat ni, bila hampa nak turun pesawat tu pun hampa akan rasa tau bahang panas dia tu. Sampai kan ada kajian yang menyatakan bahawa pesawat Concorde ni bila dia mendarat, dia memanjang 5 ke 6 inci. So dengan pesawat yang besar tu, dia memanjang 5 ke 6 inci tu kira panjang lah tu. Dia punya panjang dia tu kan. Dia beza daripada saiz asal dia sebelum dia terbang. Kita mesti terfikir kan, kenapa pesawat yang laju macam ni bila dia langgar awan tak meletup kan. Sedangkan kalau kita naik pesawat yang kelajuan biasa pun, kalau langgar awan memang bergoyang habis kapal terbang kan. Sebenarnya pesawat Concorde ni dia tak langgar pun awan. Sebab apa? Sebab dia terbang 60,000 meter tinggi dia. Kalau kita tengok balik ke dalam kilometer, daripada bawah ke atas tu 18 kilometer. Memang tinggi habis lah. Sampai kan ada penumpang yang cakap kata dia naik atas pesawat ni, dia sampai nampak bumi ni melengkung. Dengan ketinggian 60,000 meter ni, pesawat Concorde ni dia lebih tinggi daripada awan. So memang kadar kelajuan dia tak langgar awan langsung, dan memang akan selesa lah penumpang-penumpang yang dalam tu. Pesawat Concorde ni kan, dia kalau dia terbang dekat atas kawasan yang tanah lah, senang cerita kawasan yang ada perumahan, ada bangunan semua, dia akan terbang dalam kelajuan biasa, dalam 200 km ke 300 km per jam macam tu je. Tetapi kalau dia dah sampai dekat kawasan lautan yang luas, baru dia akan gunakan kelajuan dia yang kita panggil sonic boom. Sonic boom ni kalau dia terbang atas kawasan yang ada rumah, ada bangunan, dia boleh pecah habis tau. Cermin rumah, bumbung semua boleh terbang. Sebab tu kalau dekat atas laut baru dia gunakan sonic boom ni. Sebab atas laut tak ada siapa-siapa kan, tak ada orang buat rumah kan. Paling-paling pun nelayan ada. Tapi agak mustahil lah tiap masa nak ada nelayan ataupun bot yang lalu kan. Ini kita pegang dalam kawasan yang ada penduduk yang padat. Memang akan bagi efek. Dan dia juga boleh menyebabkan bising yang teramat kuat. Sebab tu dia akan terbang 60,000 meter tinggi, dan dia akan gunakan kuasa sonic boom dia tu ketika di atas lautan. So pesawat Concorde ni, kalau daripada apa yang aku cerita ni kan, nampak yang sebenarnya pesawat ni bukan untuk kita yang rakyat marhaen ni. Dia untuk golongan-golongan bangsawan lah. Lepas tu dia juga untuk peminat-peminat fanatik dia. Dia ada peminat dia yang tersendiri untuk nak naik dia ni. Yelah, tiket dia kalau ikut duit RM 50,000 satu kepala kan. So siapa je nak naik kan? Macam mana dia boleh survive? So sebabkan ada fans dia lah, sebab ada penyokong tegar dia kan, sebab ada orang minat kat dia, sebab tu ada orang naik juga pesawat Concorde ni. Dan orang kaya yang nak cepat pun dia akan naik pesawat ni. Kalau memang kita memang tak naik dah, aku rasa satu kepala 50,000, baik pergi buat haji kan. Okey geng, selain daripada boleh terbang laju, selain daripada dia boleh terbang tinggi sampai tak langgar awan semua, sampai kita boleh nampak bumi kan, bentuk bumi ni bulat ke sebagainya, dia juga memiliki keistimewaan dari segi hidung dia. Biasa pesawat lain hidung dia tumpul depan, tapi untuk pesawat Concorde ni hidung dia tajam. Hidung dia akan bertukar ataupun akan bergerak bila dia dah turun atas tanah, bila dia mendarat. Sebab apa? Sebab dia nak bagi pilot nampak jalan. So bila dia dah naik nanti, hidung dia akan jadi straight balik, tajam. So memang pilot tak nampak bawah, dia just nampak depan je. Itulah keistimewaan yang ada dekat pesawat Concorde ni. Perjalanan pesawat ni daripada 1976 hinggalah tahun 2000 hanya ada satu kemalangan dia yang menyebabkan semua yang dalam pesawat tu mati. Iaitu peristiwa ni berlaku pada 25 Julai tahun 2000, yang mana pesawat ni dia bukan masalah teknikal ke apa, sebabkan atas landasan tu ada satu besi daripada pesawat lain yang jatuh atas landasan tu. So bila dia langgar, tayar dia pecah. Bila tayar dia pecah, dia berkait dengan benda lain menyebabkan pesawat tu terbakar. Dia terbakar bukannya atas udara yang betul-betul tinggi pun. Dia baru naik je. Baru beberapa saat je naik. Lepas tu dia terus terbakar. Dia jatuh atas hotel. So dia menyebabkan meninggalnya orang 144 orang macam tu, termasuk 4 orang yang ada dekat dalam hotel tu. Itulah peristiwa terbesar yang terjadi kepada pesawat Concorde ni. Setelah berlakunya kemalangan pesawat Concorde ni pada tahun 2000, dia telah dihenti tugas selama 2 tahun tak silap aku. Sebab apa? Sebab untuk nak perbaiki balik yang mana yang kurang dekat pesawat ni, secara teknikal dia, semua benda lah dia nak baikikan balik.
Lepas tu dia kembali beroperasi pada tahun 2001. Tapi tak lama lah lepas tu dia telah diumumkan untuk pencen pada tahun 2003. Sebab apa? Sebab apa dia berhentikan kan? Sedangkan dia pesawat yang terhebat pada abad tu kan. Okay, yang pertama adalah disebabkan kos minyak dan kos maintenance. Minyak waktu diciptanya pesawat ni, minyak tak tinggi lagi harga dia. Tapi setelah berkhidmat selama beberapa tahun, harga minyak terus melambung tinggi. Tadi kan aku cakap kan, kapasiti dia dalam 100 orang je. Macam mana dia nak menampung kos pesawat tu yang tinggi kan? Boleh bawa 100 orang je. Sedangkan ada pesawat lain, Boeing 737 semua tu, dia boleh menggunakan kuantiti minyak yang sama dengan kuantiti penumpang yang 4 kali ganda lagi banyak daripada pesawat Concorde, tetapi boleh terbang lagi jauh daripada pesawat Concorde. So dekat sini kita nampak yang pesawat Concorde ni memang merugikan. First sebab minyak, yang kedua sebab maintenance dia. Biasalah barang-barang lama kan, maintenance dia mesti tinggi lah. Kalau korang pakai minyak, pakai kereta yang lama pun, maintenance dia tinggi juga kan. Sama juga dengan pesawat ni. Dan yang kedua pula adalah disebabkan kurangnya permintaan. Sebab apa kurang permintaan? Sebab setelah berlakunya kemalangan pesawat Concorde ni, orang jadi takut nak naik pesawat tu. Sedangkan pesawat tu dia jatuh ataupun kemalangan bukannya disebabkan masalah dia laju ataupun masalah teknikal dia, tapi disebabkan landasan tu. Mungkin kesalahan dari segi orang yang jaga airport tu ke, mungkin disebabkan kesalahan dari flight yang lain ke. Tapi yang penting bukan salah daripada Concorde ni. Tapi orang still takut nak naik dia. So reputasi pesawat ni terus merudum lah. Yang ketiga pula adalah disebabkan orang dah tolak pesawat Concorde ni sebab dia terlampau bising kan. So orang-orang yang rumah dekat-dekat dengan airport ni, setiap kali pesawat tu nak terbang, setiap kali pesawat tu nak turun, dia orang akan buat tunjuk perasaan yang berhenti lah weh, bising lah pesawat engkau ni kan. So dekat situ dia berlakunya pencemaran udara. So sampai sekarang tak ada lagi pesawat yang sehebat pesawat Concorde ni. Walaupun pesawat ni dah pencen, dia tetap terpahat dalam sejarah penerbangan dunia bahawa dia adalah pesawat yang terhebat yang dunia pernah miliki pada tahun 1976 sehingga tahun 2003. Penerbangan terakhir pesawat Concorde adalah pada 23 Oktober tahun 2003. So maka berakhirlah zaman kegemilangan pesawat Concorde ni yang sampai sekarang tak ada pun negara ataupun mana-mana syarikat penerbangan atasi kehebatan dia. So itu sahaja video aku untuk kali ni. Apa-apa pun aku harap korang enjoy dengan video aku ni. Peace you, bye bye.